Tadi tak dengar ni dengar yang apa. Okey. Alhamdulillah pada malam ini marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menyambung kembali kuliah kita secara alamiah. Dan kita berdoa kepada Allah Taala semoga aktiviti kita ini dapat diteruskan pada setiap malam. Anak-anak murid kita ni jangan mengaku kalah nah. Jangan mengaku kalah, kita hanya mengambil masa sekejap saja. Iaitu setiap malam mulai jam 8 malam hingga 8.30 malam. Sekejap saja. Jadi kita harap kepada Allah Ta'ala walaupun masanya tak panjang, kita harap manfaatnya akan kita perolehi dengan begitu banyaknya. Dan harapan kita kepada Allah Ta'ala semoga aktiviti ini akan menjadi pembela kepada kita saat kita bertemu Allah Ta'ala satu ketika nanti. Alhamdulillah pada malam ini kita sambung lagi pengajian, iaitu wajib kita membenarkan segala yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang Nabi beritahu kepada kita, hendaklah kita mengiya. Membenar maksudnya mengiyakan. Jangan kita menidak ataupun jangan kita menafikan. Ya ke ni? Jangan ada perkataan begitu. Apa saja yang Nabi beritahu kepada kita, kita kena percaya, kita kena yakini memang benar, memang iya dan betul. Antaranya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada kita ialah adanya nikmat kubur dan adanya siksaan kubur. Kakakku, dalam kubur ni kita tengok sempit saja kan? Kita tengok sempit kubur. Tapi walaupun sempit kubur yang kita nampak, hakikatnya kubur itu dia akan menjadi nikmat dan hakikatnya kubur itu juga dia menjadi azab. Nikmat ni kepada siapa? Nikmat kepada orang-orang yang beriman. Azab kepada siapa? Kepada ahli-ahli maksiat. Mana-mana orang yang buat maksiat, kubur merupakan rumah yang pertama mereka menghadapi siksaan. Jadi oleh itu, apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi kepada kita, ingat baik-baik. Kubur ini merupakan nikmat dan kubur itu juga merupakan tempat akan diseksakan. Okey? Dan Nabi juga memberitahu kepada kita bahawa di dalam kubur ada pertanyaan yang akan dikemukakan oleh Munkar dan Nakir. Dalam kubur, malaikat Munkar Nakir akan datang. Akan berjumpa dengan mana-mana orang yang mati dan akan menyoal beberapa soalan. Andai kata si mati ini berjaya menjawab, Alhamdulillah, selamatlah dia. Andai kata tidak, maka menderitalah dia. Kecewalah dia sampai bila-bila. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Nabi kata sesungguhnya hamba Allah, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan dalam kubur. Maksudnya seorang itu apabila mati kemudian dibawa masuk ke dalam kuburnya. Wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian berpalinglah daripadanya oleh semua kawan-kawan dia. Mana orang yang berada di daratan balik lepas daripada kamu, balik siapa dia? Bini dia balik kalau tok laki mati. Kalau yang mati itu bini, tok laki balik, anak-anak balik, jiran tetangga balik, kawan-kawan balik, pok saudara, mak saudara, semua balik. Lepas balik, Nabi kata, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Pada waktu manusia di daratan ini balik, Nabi kata, hamba yang mati tadi akan mendengar pijakan kasut-kasut orang yang balik tadi. Qala, kata Nabi pada waktu itu, ya'tihi malakani, akan muncullah, akan datanglah dua malaikat. Fayaq'idanihi, maka mendudukkan akan kedua-duanya, dia akan hamba. Mana malaikat pun akan bangun orang mati tadi. Fayaqula lahu, kemudian malaikat bertanya kepada lelaki itu, kepada mayat itu. Malaikat kata apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Malaikat tanya mayat tu, mu kenal ke tak tu laki-laki tu? Laki-laki tu maksudnya Nabi. Dia tunjuk Nabi duduk sebelah. Dia kata, mu kenal ke tak orang ni?
Jadi mana mungkin jika dalam dunia dulu kita tidak pernah berselawat kepada baginda Nabi. Mana mungkin kalau dalam dunia dulu segala ajaran Nabi tidak diindahkan. Mana mungkin dalam dunia dulu kita buat main-main dengan ajaran Nabi. Mana mungkin kita akan mengenali lelaki yang dimaksudkan oleh malaikat munkar nakir itu. Sudah tentu kita tidak akan mengenali. Jadi oleh yang demikian kakakku semua, hendaklah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Nabi memberi syafaat yang banyaknya kepada kita, dan mudah-mudahan bukan setakat kita mengenali Nabi, Nabi juga akan mengenali kita. Okey, seterusnya Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim azaban tasma'uhul bahaimu. Nabi kata sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam kubur ini akan diazab oleh Allah Ta'ala sebagai azab yang bersangatan. Tasma'uhul bahaimu, didengarilah oleh binatang-binatang ternakan. Tengok. Oh kati, orang mati ni, jika mereka itu seorang yang melakukan maksiat kepada Allah, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikat. Dan azab ni, teruk azab ini, seksa dahsyatnya, didengari oleh binatang-binatang ternakan. Sayang kita manusia sahaja yang tidak mendengari. Kenapa? Sengaja Allah Ta'ala tak nak kita manusia dengar. Kenapa? Siapa dia boleh bagi respon? Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tak nak bagi kita dengar? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak kita melakukan amal ibadah dengan tidak ada sesuatu yang menakutkan kita. Manakala ada sesuatu yang menakutkan kita, baru kita buat perubahan tak jadi. Mana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak uji siapa yang terbaik di kalangan kamu amalan dia. Jadi siapa dia yang terbaik di kalangan kita, mana dengan tidak ada apa-apa pun kita boleh menyembah Allah Ta'ala. Dengan tidak ada apa-apa pun kita boleh beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak begitu. Kan? Baik. Yang seterusnya Nabi SAW bersabda. Nabi kata, innamal qabru rawdatum min riyadil jannah. Nabi kata sesungguhnya kubur-kubur ini merupakan satu taman daripada taman-taman syurga. Au hufratun min hufarin niran, ataupun kubur-kubur ini merupakan satu parit daripada parit neraka. Apa maksud kakakku? Apa maksud kubur ini merupakan satu taman daripada taman syurga? Apa maksud yang dikatakan oleh Nabi, apa dan kubur ini merupakan satu parit daripada parit neraka? Siapa dia boleh bagi respon? Jawab kuat-kuat sikit. Ya, ya. Dia banyak buat amalan. Ya, maknanya kalau sekiranya seorang itu yang banyak amalan dia, maka Allah jadikan kubur dia sebagai taman-taman syurga. Syurga lama lagi dia nak masuk. Syurga nanti berlaku kiamat dulu. Lepas daripada kiamat dihimpunkan dia di padang mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala membuat keputusan baru boleh masuk syurga kan. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang baik, dia duduk dalam kubur tu, duduk dalam keadaan nikmat dia. Maknanya walaupun tak masuk syurga, tak jadi masalah lah. Sebab dia berada dalam nikmat dia. Yang menjadi masalahnya orang yang jahat ni. Orang ahli maksiat bila mati, lama lagi nak masuk neraka. Tapi kubur itu menjadi parit daripada parit neraka dah. Maksudnya dia sudah dibakar dah. Dia bahan-bahan panasan neraka tu sudah dirasai dia oleh dia sewaktu berada dalam kubur. Jadi sebenarnya nerakanya lama lagi.
Oh, nanti selepas daripada selesai keputusan mahkamah Allah di pada mahsyar, barulah Allah Ta'ala masuk neraka. Maknanya bayangkan bagaimana andai kata seorang itu sewaktu berada dalam kubur sudah menghadapi siksaan. Bagaimana? Jadi oleh yang demikian, kakak-kakakku semua, tolonglah kita bagi ingatan kepada ahli keluarga kita supaya memperbanyakkan melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Hak mana berdosa, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hak mana kurang amal ibadah, kita memperbanyakkan amal. Mudah-mudahan kita terlepas daripada sebarang siksaan. Walaupun hidup dalam dunia kita menderita tak apa. Sebab penderitaan dunia hanya bersifat sementara. Sementara, bukan selama-lamanya. Jangan dalam dunia kita menderita, akhirat lagi-lagi menderita. Jangan. Jadi oleh yang demikian, kita kena beringat pada setiap masa dan ketika, dan kita kena seharusnya berdoa kepada Allah Ta'ala pada setiap masa dan ketika supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Baik, satu cerita ni diceritakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, di mana satu ketika Sayyidina Uthman bin Affan telah berjalan melalui satu perkuburan. Tiba-tiba beliau berhenti melangkah dan terdiam. Apabila dia jumpa satu kubur, tiba-tiba dia berhenti daripada meneruskan langkahan, kemudian duduk diam. Sekejap para sahabat melihat Sayyidina Uthman ini mengalir air mata dia dengan begitu banyaknya sehingga membasahi janggut-janggut dia. Ya Allah Rabbi. Jadi apabila sahabat tengok kenapa dengan Sayyidina Uthman ni mengalir air mata ni, ada apa-apa yang menimbulkan kesedihan. Lalu sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apa sebab engkau menangis? Kenapa kamu menangis?" Kata Sayyidina Uthman, dia kata, aku teringat kepada sabdaan Nabi SAW. Satu ketika Nabi pernah bersabda. Nabi kata, kubur-kubur ni adalah tempat yang pertama daripada tempat akhirat. Dan kubur ini juga merupakan tempat yang terakhir daripada tempat-tempat dunia. Sayyidina Umar teringat kata-kata Nabi, kubur-kubur ni adalah tempat yang pertama daripada akhirat, dan kubur-kubur ini merupakan tempat yang terakhir daripada dunia. Ingat baik-baik. Mana-mana orang yang seronok sangat dengan dunia, mu kena ingat, kubur tu merupakan dunia terakhir bagimu. Dan dia merupakan akhirat yang pertama. Akhirat yang pertama kamu tuju adalah kubur. Dan kubur tu merupakan dunia yang terakhir bagimu. Jadi sebab itu, orang yang suka galak dalam dunia ni, galaklah. Hidup dengan penuh galakan. Nak suka, nak gelak ketawa, nak happy memanjang, tak dengar cakap. Orang suruh berdoa, tak nak berdoa. Duduk, ibarat kata macam kambing, macam lembu, begitu je. Makan, sampai waktu tidur. Bangun pagi esok, cari makan pula. Lepas tu, bila tiba waktu malam, tidur pula. Ada di kalangan manusia yang jenis dia macam tu. Mu ingat baik-baik. Apabila sampai satu masa, mu akan mati. Bila mati, mu kena ingat, kubur itu merupakan dunia yang terakhir bagimu. Maka apa kata Nabi? Nabi kata, siapa yang selamat ia daripada kubur ini? Siapa dia yang selamat daripada kubur ini? Kata Nabi, maka apa yang sesudahnya akan menjadi lebih ringan bagi dia. Dan sesiapa yang tidak selamat daripada kubur ini, maka barang yang berlaku selepas daripada kubur ini adalah lebih berat dan lebih dahsyat. Apa maksud? Maksud Nabi kata, sesiapa yang kubur ini menyebabkan dia selamat, maka selepas daripada itu dia akan selamat berpanjangan hingga dia masuk syurga. Sesiapa yang kubur ini tak selamat dah dia. Kena azab dah dia. Kena seksa dah dia. Kena dipukul dah dia. Kena dipakut oleh ular dah. Maka selepas daripada itu, terlalu hebat dan terlalu dahsyatlah seksaan yang akan dia perolehi.
Itulah kata Uthman menyebabkan aku menangis teresak-esak kerana mengingati bagaimana nasib aku apabila aku berada dalam kubur nanti. Maknanya, apa yang nak saya sampaikan pada malam ini, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, hendaklah kita percayai, hendaklah kita imani, dan hendaklah kita dengar dan kita patuh. Maknanya, Nabi mengatakan kubur-kubur ini ada kalanya dia menjadi nikmat, ada kalanya, kadang-kalanya kubur ini menjadi seksa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami daripada seksaan kubur. Ya Allah, Engkau selamatkanlah kami daripada seksaan kubur. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada seksaan kubur. Ya Allah, Engkau jadilah kubur kami sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Amin. Amin, amin semua. InsyaAllah, mudah-mudahan berkat doa kita pada malam ini, Allah menjadikan kubur kita sebagai taman syurga. Okey. Sekarang jam berapa dah, Kak? Jam berapa? 80. 8.20. Lagi ada 10 minit lagi. Okey, kita sambung sikit lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurniakan dia oleh Allah Taala akan kolam. Ingat. Allah Taala telah memberi kepada Nabi kita kolam. Kolam, apa nama kolam ini? Siapa dia boleh bagi jawapan? Yes? Yes. Terima kasih. Siapa dia yang jawab ni? Kak Rahana ke? Okey, semua anak murid kita, anak murid tua-tua dah ni. Anak murid saya ni tua-tua, bagus. Saya suka anak murid tua. Yang muda-muda ni, kacau muda ni kan? Okey. Bagus, terima kasih kepada anak-anak murid tua kita ni. Okey. Mana Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita satu kolam yang bernama Kautsar. Haudu Kautsar. Mana kolam Kautsar? Dengar. Okey. Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita kolam Kautsar. Baik. Bagaimana sifat kolam ini? Airnya lebih putih daripada susu. Allahu Akbar, Kak. Cuba Kak imagine. Cuba Kak gambar sedikit. Bagaimana yang dikatakan air kolam Nabi ni lebih putih daripada susu. Susu tu putih dah, tapi lebih putih lagi daripada susu. Dan baunya lebih harum daripada kasuri. Ya Allahu Rabbi. Kalau orang puan, Kak, orang puan ni dia selalu masak, kan? Bila dia nak buat kek tu, dia letak pewangi, kan? Bila letak pewangi, bau harum ke tidak kek dia? Bau harum. Mana tok lelaki duk kerja di halaman rumah, terus mara ke dapur selalu nak makan. Kenapa? Sebab bau wangi masakan bini. Baik, begitu juga dengan air kolam Kautsar Nabi ni. Wangi sewangi-wanginya. Lebih wangi daripada kasuri. Kasuri tu wangi dah, tapi air kolam Nabi lebih wangi lagi. Dan dia kata bekas penyebok. Penyebok, kan? Bila kita nak ambil air tu, dia ada penyebok. Penyebok kolam Nabi ni seperti bintang di langit pada banyaknya. Nak ceritanya, banyaknya penyebok yang disediakan berada di sisi kolam Nabi ini laksana banyaknya bintang di langit. Bintang di langit banyak ke sikit, Kak? Banyak, tak boleh nak bilang. Banyak sangat, tak boleh nak bilang. Banyak sangat. Maka begitulah penyebok-penyebok yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang bertuah. Nanti kita boleh cebok air kolam Nabi untuk minum sesuka hati kita. Baik, dan barang siapa minum daripadanya, nescaya tidak dahaga ia selama-lama. Tengok. Nabi kata siapa dia yang minum daripada kolam aku ni, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata haudi masiratun syahrin. Nabi kata kolam aku luah dianya ialah perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan. Nak ceritanya luasnya kolam Nabi. Wa zawayahu sawaun. Lebar dan juga panjang. Lebar dan panjang kolam Nabi ni sama. Mana lebar dan panjang dia tu sama. Wa ma'uhu abyadun minal laban. Manakala airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabun minal miski. Manakala baunya lebih harum daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis samai.
Manakala bekas penyebab-penyebabnya lebih banyak seperti main bintang-bintang di langit. Maka kata Nabi, man yashrabu minha, sesiapa di antara manusia, siapa dia di antara makhluk yang berkesempatan meminum daripada kolam ini, fala yazma'u abada, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya Allah Rabbi, ya Allah, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rezeki kepada kami dapat minum daripada kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami rezeki dapat minum daripada kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata, inni faratukum alal haudi. Ini hadis yang lain. Tadi satu hadis saya baca. Hadis yang kedua Nabi kata, inni faratukum alal haudi. Aku akan menunggu kamu sekalian di kolam Kausar ini. Nabi kata. Hari kiamat nanti, Nabi tunggu umat dia. Nabi tunggu manusia ramai di sisi kolam dia. Lepas itu, Nabi kata, man marra alayya syariba. Sesiapa dia yang datang kepadaku, semuanya boleh minum air. Wa man yashrab, sesiapa dia yang dapat meminum air ini, lam yazma abadan, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Tetapi Nabi kata, la yuraddanna ala aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nabi kata, sesungguhnya akan datang ke atas aku beberapa kaum. Dengar malaikat. Ini hadis ni bahaya ni. Nabi kata, la yaridanna alayya aqwamun. Nabi kata, sesungguhnya akan datang ke atas aku beberapa kaum. A'rifunahum, yang aku kenal mereka. Wa ya'rifuni, dan kaum itu juga mengenal aku. Kemudian, thumma yuhalu baini wa bainahum. Tiba-tiba orang tadi, orang yang Nabi kata kaum tadi yang aku kenal dia dan dia kenal aku, tiba-tiba mereka itu dihalang. Tak boleh datang, tak boleh sampai ke ke tempat aku. Walaupun aku panggil dah dia. Aku panggil, mari sini, mari sini, mari sini. Tetapi dia dihalang oleh para malaikat. Malaikat kata, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Menyebabkan orang tu tak boleh sampai kepada Nabi. Lalu fa'aqulu innahum minni. Lalu Nabi pun beritahu kepada malaikat yang menghalang orang tu. Nabi kata, fa'aqulu innahum minni. Apa mu halang dia? Dia adalah umat aku. Dia adalah hamba aku. Dia adalah pengikut aku. Lalu malaikat tu jawab pada Nabi, fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, sebenarnya mu tak tahu apa yang dia lakukan selepas daripada mu mati. Memang mu kenal dia dan dia kenal mu, tetapi mu tak tahu, Muhammad, selepas daripada mu mati apa benda yang dia lakukan. Tahu-tahu selepas daripada Nabi mati, dia tak buat apa yang Nabi suruh. Maka setelah mana Nabi tahu dia buat apa yang Nabi tak suruh, Nabi kata, fa'aqul suhkan liman ghayyara ba'di. Nabi kata, pergi jauhmu daripada sini. Pergi jauhlah kamu daripada sini bagi mereka-mereka yang membuat perubahan selepas daripada ketiadaan aku. Maknanya Nabi marah. Ingat baik-baik rakan-rakanku semua, murid-muridku semua. Nabi terlalu marah sangat kepada sesiapa yang suka mereka-rekakan apa yang Nabi tak cakap, suka buat apa yang Nabi tak suruh, dan suka meninggalkan apa yang Nabi larang. Oleh yang demikian, kesimpulan daripada pengajian kita pada malam ini, siapa dia orang yang bertuah dapat minum daripada kolam Nabi ini adalah orang yang mengikut sunnah Nabi. Orang yang melakukan apa yang Nabi suruh dan dia meninggalkan apa yang Nabi larang. Okey, ada soalan? Ada soalan? Yes. Ya. Ya. Kita sah solat kita. Kalau kita biasa rakaat pertama, tahiyat pertama kita baca selawat tak habis kan? Yang kedua baca penuh kan? Kalau kita rakaat pertama kita baca tak Ustaz.
tak dengar kakakku. Solat tak yang lain kita baca Allah masalah Sayyidina Muhammad dia tak? Ya. Rakaat ayat kedua kita baca habis. Tapi akak tersilap baca dua penuh. Gana? Oh kak, tak dengar. Mana dia kata Allahumma salli? Cuba ni. Ayat pertama baca Allah masalah Sayyidina Muhammad. Okey. Ayat akhir baca penuh. Okey. Akak baca dua penuh. Boleh. Tak jadi masalah. Sah tak solat? Sah. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam Sabtu yang mulia ini, kami mengharapkan sekali lagi kepadamu agar diampunkan semua dosa-dosa kami ini. Sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa zahir dan dosa batin. Ya Allah, ampunilah juga semua dosa anak-anak murid kami ini. Semua dosa mereka-mereka yang menonton live Facebook kami ini. Dosa seluruh umat Islam di mana saja mereka berada. Sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu agar hilangkanlah COVID-19 yang melanda dunia dan negara kami ini. Ya Allah, kami pohon kepadamu kepada mereka-mereka yang positif COVID itu. Berilah mereka cepat sihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau murahkanlah rezeki yang curah-curah banyaknya kepada kami ini. Rezeki yang halal lagi berkat. Serta kurniakanlah kepada kami anak cucu yang saleh serta salihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami hafizul Quran. Pelajar-pelajar tahfiz kami ini hafizul Quran. Jadikanlah tahfiz kami ini maju semaju-majunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ganjaran pahala yang banyaknya kepada mereka yang selalu menolong dan membantu tahfiz kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu, masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, kepada anak-anak muda kami yang belum lagi bertemu jodoh, berilah kepada mereka itu bertemu jodoh dengan pasangan yang terbaik. Kepada kami yang belum lagi memperoleh zuriat ataupun inginkan tambahan zuriat, berilah kepada mereka itu memperoleh zuriat yang terbaik, yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada golongan miskin di kalangan kami, jadikanlah mereka itu diberi kesenangan dan kenyamanan. Kepada golongan kaya di kalangan kami, jadikanlah mereka pemurah. Ya Allah, kepada mereka yang jahat-jahat, Engkau berhentilah mereka daripada melakukan kejahatan. Berilah taufik hidayah kepada mereka agar mereka melakukan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan lagi Engkau menduga kami dengan pelbagai dugaan. Jangan lagi Engkau menguji kami dengan pelbagai ujian. Ya Allah, kami pohon agar berikanlah taufik hidayah serta inayah kepada Ustaz Rusdi Ibrahim yang berhutang dengan tahfiz kami 50,000. Belum lagi membayar, agar terbuka hatinya untuk membayar dalam tempoh yang paling cepat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rusdi ini sudah pun bertindak melarikan diri daripada kami, ya Allah. Kami tidak tahu kenapa terjadi perkara demikian. Sedangkan dia adalah seorang ustaz yang berceramah mengata tempat, ya Allah. Tetapi kami tidak tahu bagaimana Engkau menguji dia dengan ujian ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pimpinlah sahabat kami ini agar sahabat kami ini menjadi ustaz yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami amat mengharapkan sekali lagi kepadamu diberi kesenangan hidup, diberi keamanan, kedamaian dan kemakmuran. Janganlah Engkau menjadikan kami susah hati, susah kehidupan kami, susah segala-galanya, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu, ya Allah, agar berilah kesihatan kepada seorang anak doktor di mana anaknya sekarang menjadi gila, ya Allah, disebabkan hidung gam, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadilah anaknya hilang daripada gila dan kembali siuman seperti biasa. Ya Allah, Engkau berilah kepada Kaedah, suami kepada Abang Heng yang sekarang ini berada di ICU Kota Baru, ya Allah, terlantar kesakitan hampir 3 bulan, ya Allah.
Kau berilah kepada Kak Dai ini sihat dengan segeranya ya Allah. Berilah kau umur yang panjang kepada dia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada siapa-siapa dia yang sakit ya Allah, kau berilah kepada mereka itu sihat dengan kadar segeranya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin.